Had diesel 200 liter cukupkah untuk Sabah? Cawan air mata tak jadi timbangan. Kalau niat hanya jalan singkat, apa yang kau ambil tak sah, tak lekat, takkan halal walau sebebat. Kalau licik jadi pegangan. Hey ho, assalamualaikum, apa kabar guys? Selamat datang balik lagi bersama saya BDT di BDT Crew, dan hari ini kita bakal membahas satu topik yang menarik. Apakah 200 liter untuk diesel cukup di Sabah dan Sarawak? Apakah sama dengan Semenanjung guys, penggunaan minyak diesel di Sarawak dan Sabah ini? Apakah sama? Jadi kita akan membahas satu topik yang cukup menarik kalau menurut saya. Memang benar guys, ramai yang menyokong langkah kerajaan untuk mensubsidi dan mengurangkan penyeludupan diesel serta mahu mengurangkan ketirisan yang berlaku di dalam penjualan minyak diesel. Itu tidak saya nafikan dan ramai yang tidak nafikan satu matlamat yang baik. Tapi timbul satu persoalan yang besar di sini. Apakah had yang sama sesuai untuk seluruh Malaysia? Sedangkan keadaan di Sabah dan Sarawak ini jauh berbeza dengan di Semenanjung Malaysia guys. Hari ini di video ini kita tidak akan bercakap berdasarkan emosi, tapi kita akan melihat isu ini membahas secara fakta dan data. Realiti geografi di Sabah dan Sarawak dan keperluan rakyat guys. Oke, sebelum kita mula, kenapa 200 liter ini diperkenalkan untuk minyak diesel? Sebelum kita mengkritik atau menyokong mana-mana keputusan yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia, kita mesti faham satu konsep dasar. Had pembelian diesel diperkenalkan untuk mengurangkan ketirisan yang berlaku dalam penjualan diesel. Antara matlamat dari kebijakan ini adalah menghalang penyeludupan diesel keluar daripada Malaysia, terutamanya penyeludupan ke negara jiran guys. Mengurangkan pembelian secara tangki yang berlebihan. Ini maksud dia secara di luar daripada keperluan lah, dan memastikan subsidi benar-benar sampai ke rakyat yang tepat, terutamanya rakyat Malaysia. Nah, ini kalau dipandang daripada satu sisi guys, ini sangat bagus dan sangat luar biasa apa yang mau dilakukan oleh kerajaan ini. Memang tidak dinafikan ini satu kebijakan yang bagus guys. Ramai yang mendukung ini sebab kita mau membenteras penyalahgunaan ataupun penyeludupan yang berlaku secara terang-terangan selama ini di Malaysia. Tapi guys, persoalan di sini ini bukanlah satu usaha yang baik ataupun yang tidak baik. Tapi apakah pelaksanaan ini sesuai untuk semua negeri di Malaysia ini? Realiti di Sabah dan Sarawak tidak seperti di Semenanjung guys. Sabah dan Sarawak ini muka bumi dia ataupun faktor geografi di sini saja pun sangat-sangat berbeza guys. Dari pada segi keluasan Sabah dan Sarawak saja pun cukup membezakan Semenanjung dan Sabah serta Sarawak sendiri. Banyak kawasan pedalaman yang terletak jauh daripada bandar. Ada lori yang perlu menghantar barang makanan, barang keperluan asas, serta bahan bina untuk kontraktor-kontraktor di kawasan pedalaman. Serta jarak ini adalah beratus-ratus kilometer guys. Dan tidak kita lupakan, minyak diesel ini digunakan juga untuk generator-generator di luar kawasan bandar. Ada kawasan pedalaman yang masih menggunakan generator dan bergantung sepenuhnya kepada minyak diesel untuk elektrik, kegunaan elektrik. Dan seperti yang kalian tahu, kawasan Sabah dan Sarawak, pedalaman Sabah dan Sarawak, tidak semua tempat yang sudah mempunyai elektrik. Ada kawasan yang bergantung sepenuhnya dengan generator guys. Dan minyak diesel ini satu keperluan di kampung-kampung pedalaman di Sabah serta Sarawak. Nah, selain itu, sektor perladangan, pembalakan, pertanian dan pengangkutan di Sabah dan Sarawak kita tidak boleh lupakan. Ini semua bergantung dengan minyak diesel. Oke, kita bagi contoh bagi sesetengah pengusaha saja jarak perjalanan dari tempat kerja sehingga ke kawasan rumah mereka mengambil jarak yang beratus kilometer. Contohnya, dari kota Kinabalu sampai ke Sandakan 100 liter. Kalau pulang balik sudah 200 liter guys. Bayangkan selepas itu harus membayar dengan harga normal. Nah, ini salah satu masalah yang harus dihadapi. Jarak perjalanan yang jauh, kilometer yang panjang di Sabah dan Sarawak. Ini bukan cuma di Sabah tapi juga di Sarawak guys. Nah, disinilah mula dia. Kenapa banyak yang mempersoalkan 200 liter ini apakah cukup atau tidak? Ini harus benar-benar diambil kira untuk negeri seperti Sabah dan Sarawak. Perlukah dasar yang berbeza guys?
Inilah mulanya perdebatan. Ada yang mengatakan jika benar matlamat kerajaan adalah menghalang ketirisan yang berlaku, mungkin penguatkuasaan boleh dilakukan, diperketatkan tanpa menyamakan had penggunaan di negeri di dalam Malaysia. Mungkin juga boleh diwujudkan satu mekanisme khas bagi pengusaha pedalaman, lori bekalan ke kawasan yang jauh, pengguna generator yang memerlukan ataupun mempunyai keperluan sebenar. Kalau dengan cara ini, ketirisan masih boleh dikawal, tetapi pengguna yang benar-benar memerlukan tidak terbeban. Dan sudah tentu perkara seperti ini memerlukan penelitian, data penggunaan dan penilaian yang teliti. Ini tidak saya nafikan, guys. Jadi kesimpulan dia di sini, guys, isu dia bukan sama ada kita menyokong atau tidak menyokong, atau usaha menolak ketirisan yang berlaku. Itu tidak, guys. Tapi saya yakin majoriti rakyat mau subsidi ini sampai kepada mereka yang benar-benar memerlukan, benar-benar layak. Tetapi Sabah dan Sarawak mempunyai geografi, ekonomi serta keperluan yang berbeza-beza. Sebab itu ramai yang berfikiran setiap dasar wajar mengambil kira realiti di lapangan sendiri. Nah guys, Malaysia bukan hanya Semenanjung, Malaysia juga ialah Sabah dan Sarawak. Kalau benar matlamat mau berlaku adil, maka setiap dasar perlu dilihat secara lebih teliti, penilaian harus lebih detail. Dan bagi saya, kerajaan harus melihat sendiri bagaimana rakyat di setiap wilayah-wilayah ataupun di negeri-negeri, guys, terutamanya di kawasan pedalaman. Kesaksamaan bukanlah semestinya memberi layanan yang sama kepada semua. Dan saya yakin Sabah dan Sarawak juga tidak mau diberikan keistimewaan yang lebih-lebih, tetapi mahu sesuatu yang jauh lebih adil. Dan kadang-kadang keadilan bermaksud memberi penyelesaian yang sesuai mengikut keperluan dan realiti setempat. Apa pendapat Anda? Apakah had 200 liter untuk Sabah dan Sarawak ini cukup untuk Sabah dan Sarawak, atau kerajaan wajar mengkaji semula pelaksanaannya berdasarkan faktor geografi dan keperluan sebenar, guys? Kongsikan pendapat Anda di ruang kolom komentar di bawah, dan saya harap video seperti ini dapat memberi edukasi dan memberi kawan-kawan semua edukasi kenapa sebenarnya rakyat di Sabah dan Sarawak marah dengan dengan diesel yang dihadkan cuma 200 liter untuk harga RM2.10, guys. Saya yakin ramai yang mendukung kebijaksanaan pelaksanaan yang dilakukan oleh kerajaan untuk mengurangkan ketirisan, untuk mengawal ketirisan, memberikan subsidi kepada semua yang layak. Tetapi harus dikira juga, harus dimasukkan juga faktor geografi di Sabah dan Sarawak ini memang tidak sama dengan di Semenanjung. Jalan kita saja pun sudah berbeza. Moga-moga ada yang dapat memberikan pendapat yang jauh lebih bijak, dan saya yakin memang benar, guys, ada borang yang boleh diisi untuk memohon untuk liter yang lebih lah, penggunaan liter yang lebih. Tapi tidakkah, bagi saya lah, pendapat saya pribadi, tidakkah itu menyukarkan mereka-mereka yang berkecimpung di dalam segi sektor pertanian, ekonomi, perladangan serta pelancongan, guys? Ini benar-benar sesuatu yang harus dikaji semula lah kalau menurut saya. Saya tidak mengkritik kebijaksanaan, malah saya mendukung kebijaksanaan pemerintah kerajaan kita untuk melakukan kebijaksanaan inilah. Tapi yang buat orang marah ini adalah liter yang terlampau sedikit untuk Sabah dan Sarawak. Sedangkan jarak perjalanan kita di Sabah dan Sarawak ini tidak seperti di Semenanjung, guys. Oke? Jadi saya rasa sampai di sini video pada kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka dengan apa yang saya bawakan ini. Dan semua ini adalah berdasarkan fakta dan bukan cuma omong-omong kosong ataupun bercakap berdasarkan emosi, tidak, guys. Oke, sampai di sini dulu video pada kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan share, aktifkan tombol lonceng. Assalamualaikum, jumpa lagi, good people.